Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, dah makan semua? Dah bersedia untuk belajar? Alhamdulillah dah. Okey, jadi kamu tak sabar je nak tahu apakah tajuk pada petang ni. Jadi Ustaz akan share, Ustaz akan stop share dulu. Ustaz akan share satu video. Dan video ni ada berkisah dengan ada satu kisah yang mana kisah ini kamu akan tahu nanti apakah kisah sirah tersebut untuk pelajaran kita yang seterusnya pada petang ni. Minta semua tutup mic, tutup kamera. Terima kasih. Nanti Ustaz pun akan tutup mic dengan kamera. Tutup chat. Tutup chat jap. Jap Ustaz tutup chat Okey, jadi bila semua orang dengar, Ustaz saja boleh cakap, faham? Kalau kamu nak cakap nanti dulu, sabar. Sekarang kita tengah kelas. Jadi nak cakap lepas kelas. Terima kasih. Okey, jadi Ustaz akan tutup video dulu Ustaz. Semua akan dengar suara Ustaz. Ustaz akan pasangkan video berkaitan dengan subjek kita pada petang ni. Perang ini dinamai Perang Khandaq karena adanya parit yang digali oleh umat Islam dalam upaya melindungi kota Madinah. Kata Khandaq yang dipakai dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Persia Kandak yang berarti itu yang telah digali. Meskipun sudah hijrah ke Madinah, namun Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya masih terus mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy Mekah. Setelah pertempuran di Badar dan Uhud, kali ini pasukan Muslim harus menghadapi kekuatan. Okey, cukup. Itu tadi, tu nanti dulu, jangan jawab. Okay, next video. Next video, saksikan. Pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraisyah. نسألكم توثيق العهد بيننا وبينكم وأن لا تؤتوا فعلا يضرنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد لكم لا عهد بيننا وبينكم وأن تحسنوا أمانكم على طاعة الحجة فاحكموا بعضا اللهم محمدا وأصحابه بيتكم حتى لا يأتي الجنة قريش وغفران على Okey, tadi sekadar opening sahaja. Okey, jadi boleh okey, jadi boleh buka kamera. Buka kamera dah. Tadi video berkaitan apa? Apa tadi? Okey, siapa nak jawab? Ustaz buka chat. Okey, siapa nak jawab untuk video pertama?
Video pertama, apakah kaitan dengan video pertama tadi? Bukanlah mic. Saya nak jawab. Ya, Ahmad Zikri Darwi, apa dia? Tentang perang Kandak. Okey, terima kasih, cukup. Okey. Perempuan seorang? Perempuan? Perempuan? Tak nak Okey. Ustaz dah tanya, lagi satu kisah, apakah kisah dia? Saya nak jawab. Jawab. Haras. Jawab. Bani Quraizah. Cerita pasal Bani Quraizah dengan Bani apa? Lagi satu. Bani apa? Dia ada dua. Bani Quraizah, betul? Okey, terima kasih Haras. Okey, lagi seorang. Pertikaian apa? Bani Quraizah, betul. Pertikaian Bani Quraizah, lagi Bani apa? Siapa tahu? Bani apa? Siapa jawab tu? Bani Syah. Bani apa? Bani tahu kawan-kawan? Bani Nadir. Okey, Bani Nadir. Betul. Okey, bagus. Okey, jadi pada petang ini kita akan mengetahui kisah. Dua kisah. Yang pertama kisah Perang Khandaq. Yang kedua kita akan belajar kisah mengenai kisah ni. Kisah pertikaian dengan kaum Yahudi Bani Nadir dengan Bani apa Haras? Bani Nadir dengan Bani apa Haras? Bani apa tadi? Quraizah. Ya, betul. Okey, jadi Ustaz minta semua murid tahun 5 buka muka surat. Buka muka surat 20. Unit 20. Unit 3. Perang Khandaq. Ustaz. Ya. Saya nak ambil buku jap. Cepat. Baru nak ambil buku. Siapa yang belum ambil buku, Darwish, tolong ambil buku nanti tak boleh belajar nanti. Nama dari tahun 5 yang tak ambil buku hanya Darwish sahaja. Yang lain dah ambil. Bagus. Tahniah Ustaz ucapkan kerana ambil berat mengenai pelajaran awak. Okey, sekarang ni buka buku teks, muka surat 20 iaitu Perang Khandaq. Ustaz ceritakan dulu Okey. Kamu semua dengar dulu baru kita tengok movie balik. Movie movie Perang Khandaq tadi. Di sini kaum musyrikin buka muka surat 21. Okey, semua sekali murid buka muka surat 21. Ustaz nak baca. Okey, boleh senyap, boleh semua tutup mic, kemudian kamu tengok bacaan kat mana Ustaz baca. Tak baik, jangan tunggu Ustaz tanya, okey baik semua baik murid siapa nak sama baca, tak payahlah kamu buat nak cari. Ikut tengok Ustaz baca kat mana, Ustaz berhenti, kalau Ustaz berhenti mana nak suruh awak sama baca. Okey, kita Ustaz bermula dengan Ustaz dulu, Ustaz baca dulu, kemudian Ustaz balik kat kamu pula. Kena cepat tau, jangan nak lambat-lambat. Saya. Tak apalah nanti macam tu. Tak nak, sampai tak nak, cakap tak nak. Siapa cakap nak, cakap nak baca, faham? Salah tak apa, Ustaz boleh tolongkan. Ustaz boleh tolong kamu. Okey, bismillah. Kita akan baca, dah faham pasal cerita ni? Okey. Kaum musyrikin Mekah berasa angkuh kerana mendengar mendakwa. Kaum musyrikin Mekah berasa angkuh dan kerana mendakwa mereka menang dalam peperangan Uhud dan berazam hendak memerangi orang-orang Islam di Madinah. Di samping itu, kaum Yahudi Bani Nadir tidak berpuas hati dengan orang Islam kerana mereka telah diusir daripada Madinah setelah mengkhianati perjanjian itu. Mereka sentiasa menangguh masa untuk membalas dendam. Akhirnya kaum musyrikin Mekah bersatu dengan kaum Yahudi Bani Nadir tadi. Bani Nadir membentuk satu pasukan tentera seramai 10,000 orang yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Sebab itulah peperangan ini dinamakan Peperangan Ahzab, iaitu pasukan bersekutu. Kemudian Nabi Muhammad SAW telah mengumpulkan
para sahabatnya dan bermesyuarat tentang kaedah terbaik untuk mempertahankan di Madinah. Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi ni sahabat Nabi jangan lupa nama ni. Nama paling terkenal. Bukan paling terkenal apa? Paling terkenal dalam peperangan Khandaq. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi iaitu Salman Al-Farisi mencadangkan supaya digali parit untuk menghalang musuh masuk ke bandar Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan cadangan tersebut. Lalu digali parit di utara bandar Madinah kerana arah itu paling mudah diserang musuh. Kemudian pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah bersamaan 627 Masihi berlaku peperangan Khandaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membentuk seramai 3,000 orang. 3,000 orang anggota tentera yang diketuai oleh baginda sendiri. Bendera tentera Islam dipegang oleh Zaid bin Al-Harithah. Zaid bin Al-Harithah ni sahabat Nabi ingat. Sahabat Nabi pada waktu perang Khandaq adalah sahabat Nabi pada waktu perang Khandaq pegang bendera tentera Islam. Bendera tentera Islam yang dipegang oleh sahabat Nabi iaitu Zaid bin Harithah. Daripada puak Muhajirin. Manakala Sa'ad bin Ubadah daripada pihak Ansar. Ni ada kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Sa'ad bin Ubadah kaum Ansar, manakala Zaid bin Al-Harithah kaum Muhajirin. Tu dia. Ada bendera yang tadi dipegang oleh sahabat Nabi Zaid bin Harithah daripada puak Muhajirin, manakala Sa'ad bin Ubadah pun pegang juga bendera daripada pihak Ansar. Okey, jadi siapa nak sambung? Ni dah masuk kisah ni. Haras. Okey, Haras boleh baca Haras. Lepas Haras perempuan standby perempuan. Okey, Haras baca. Cepat sikit. Dalam peperangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong orang Islam dengan menurunkan angin kencang berterbang dan periuk belanga mereka bertaburan. Angin kencang itu juga membawa debu dan batu menyebabkan tentera musyrikin lari menyelamatkan diri masing-masing. Okey, next perempuan. Syah. Okey, Batisha baca. Batisha, ada masalah mikrofon ke? Mikrofon okey ke? Ustaz tak dengar. Tentera Islam memenangi peperangan tersebut. Okey, lagi? Panglima Panglima tentera kafir telah terbunuh seperti Abdul Abdari dan Amru bin Abdud. Okey, lagi seorang lagi tentera musyrikin iaitu Naufal bin Abdullah mati atau boleh kerana terjatuh ke dalam parit yang digali oleh tentera Islam. Okey. Manakala di pihak tentera Islam pula sama 6 orang gugur syahid. Okey, baik. Siapa kasih namanya Naufal? Saya. Siapa kasih nama? Okey, Naufal. Nampak tak nama awak kat situ? Nampak? Nampak. Tu adalah nama sahabat Nabi juga, nama sahabat Nabi. Nama sahabat Nabi. Jadi itu kira macam tentera lah. Bukan sahabat Nabi, tapi dalam tentera musyrikin Nampak dalam tentera musyrikin masih ada lagi nama Naufal. Musyrikin ni orang yang mensyirikkan Allah. Dan walaupun dibinkan walaupun nama ni Islam tapi dia mensyirikkan Allah. Sebab tu dia panggil tentera musyrikin. Iaitu Naufal bin Abdullah. Kamu apa nama kamu? Muhammad Naufal?
Muhammad Irfan Naufal. Irfan Naufal. Tapi tak samalah Naufal. Mula nama Naufal tapi dia satu nama. Orang-orang zaman dahulu, zaman Nabi dulu, mereka tak ada letak nama panjang. Irfan Naufal ke, Irfan Naufal Azmi ke, tak ada. Mereka letak satu nama je, Muhammad Naufal. Bukan Muhammad Naufal, dia letak satu nama dia, Naufal bin Abdullah, cukup. Macam tu. Dulu orang zaman Nabi dulu macam tu. Ceritanya mengenai nama lah. Nama sajalah. Jadi tadi kisah tadi tu macam dibaca yang mana dibacakan oleh Haras dengan Batrisha. Okay, dalam perangan ini Allah SWT telah menolong orang Islam dengan menurunkan angin kencang. Allah tolong diorang mereka ni umat Islam kencang, angin yang kencang yang menyebabkan kemah tentera musyrikin berterbangan dan periuk belanga mereka bertaburan. Angin kencang itu juga membawa debu dan batu menyebabkan tentera musyrikin lari menyelamatkan diri masing-masing. Kemudian yang tadi Batrisha baca, kemudian tentera Islam memenangi perangan tersebut kerana bantuan Allah tadi. Itu di situ dia. Jadi ramai panglima tentera kafir yang telah terbunuh. Seperti Manbah bin Abdul Abdari dan Amru bin Abdud. Seorang lagi tentera musyrikin iaitu Naufal bin Abdullah, bukan Irfan Naufal. Naufal bin Abdullah mati patah leher kerana terjatuh ke dalam parit yang digali oleh tentera Islam tadi. Manakala di pihak tentera Islam pula seramai 6 orang yang gugur mati syahid. Jadi seterusnya, okey, maka cerita tadi tu berakhir dengan 6 orang gugur mati syahid. Yang tadi yang ingat orang musyrikin yang telah terbunuh adalah Naufal bin Abdullah. Ingat nama kalau sirah ni yang penting kena ingat nama. Nama yang terbunuh di dalam nama terbunuh sewaktu peperangan Khandaq tadi digali parit kan. Tengok yang mati jatuh parit siapa? Naufal bin Abdullah, kena ingat. Patah leher. Naufal bin Abdullah. Yang panglima tentera kafir yang telah terbunuh ada 2 orang. Manbah bin Abdul Abdari dengan Amru bin Abdud. Kena ingat nama-nama tu dengan tragedi peperangan tersebut. Jadi tanpa melengahkan masa, Ustaz akan share video yang tadi tu, yang mula-mula tadi tu pada kamu. Stop share dulu. Seperti biasa minta kamu tutup mic, tutup kamera. Siapa nak tonton video tadi boleh tutup. Terima kasih. Ustaz pun akan tutup video. Ustaz akan tutup chat Tutup chat, Ustaz akan tutup chat kejap. Perang ini dinamai Perang Khandaq karena adanya parit yang digali oleh umat Islam dalam upaya melindungi kota Madinah. Kata Khandaq yang dipakai dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Persia kandak yang berarti itu yang telah digali. Meskipun sudah hijrah ke Madinah, namun Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya masih terus mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy Mekah. Setelah pertempuran di Badar dan Uhud, kali ini pasukan Muslim harus menghadapi kekuatan koalisi Quraisy dan Yahudi Bani Nadir. Sebanyak 10.000 pasukan koalisi bergerak mengepung Madinah. Perang Khandaq ini diawali ketika Yahudi Bani Nadir mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad. Bani Nadir yang tinggal di Madinah itu melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para pemimpin Madinah pada tahun pertama Hijriah. Madinah merupakan contoh sebuah kota heterogen. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Madinah dihuni oleh penduduk asli, yaitu kaum Ansor yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj, orang-orang Yahudi, serta sedikit dari orang-orang dari Afrika, Bizantium, dan Persia.
Pada masa-masa tersebut, Madinah dilanda peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan melibatkan beberapa klan Yahudi Madinah. Peperangan baru berhenti setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj. Piagam Madinah yang dirumuskan bersama semua pemimpin suku atau klan di Madinah dan sekitarnya memuat perjanjian perdamaian, hukum, sekaligus kerjasama pertahanan. Semua aliran religi yang ada di Madinah memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadahnya. Namun pada suatu saat, Bani Nadir, salah satu klan Yahudi Madinah, melanggar piagam Madinah, yaitu dengan melakukan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Upaya pembunuhan tersebut gagal karena Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mendapatkan peringatan dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk mengusir Bani Nadir dari Madinah. Bani Nadir menolak pergi dari Madinah dan mempersiapkan perang karena mendapatkan dukungan dari klan Yahudi lainnya, yaitu Bani Quraisyah dan Ghatafan. Dipimpin oleh Ali bin Abu Thalib, pasukan Muslim mengepung perkampungan Bani Nadir yang menempati sebuah wilayah yang berjarak sekitar 3 km jauhnya dari pusat kota Madinah. Bantuannya dijanjikan oleh Bani Quraisyah dan Ghatafan ternyata tidak kunjung datang. Bani Nadir pun putus asa sehingga menyerah dan pergi dari Madinah. Terusirnya Bani Nadir dari Madinah ternyata menyisakan dendam. Para pemimpin Bani Nadir pergi ke Mekah dan menemui Abu Sufyan. Dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan koalisi antara Bani Nadir dan Quraisy Mekah. Koalisi tersebut bertambah kekuatannya seiring masuknya kaum Ghatafan. Dengan demikian, Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah akan menyerang pasukan Muslim dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Alasan penyerangan ke Madinah ini selain karena dendam atas kekalahan dalam perang sebelumnya, tetapi juga karena kehadiran kaum Muslim di Madinah merupakan ancaman besar bagi perdagangan kaum Quraisy ke Syam. Perseteruan itu mengakibatkan rute-rute perdagangan ke wilayah Syam menjadi tidak aman bagi para pedagang Quraisy. Selain itu, berkembangnya agama Islam di Madinah membuat pamor kota Mekah semakin turun sebagai kota pusat keagamaan. Abu Sufyan beserta para pemimpin Quraisy Mekah bersepakat bahwa perkembangan kaum Muslim yang pesat sangat membahayakan posisi mereka dan itu harus dihentikan. Kehadiran Bani Nadir dan kaum Ghatafan membuat Abu Sufyan berhasil menghimpun hingga 10.000 pasukan. Mendengar terbentuknya pasukan koalisi dalam jumlah yang sangat besar, Nabi Muhammad segera menyusun strategi dengan para sahabatnya. 10.000 pasukan merupakan kekuatan yang sangat besar, lebih besar dari keseluruhan penduduk Madinah pada saat itu. Nabi Muhammad hanya mampu mengumpulkan pasukan berjumlah 3.000 orang. Setelah membandingkan kekuatan musuh dengan kekuatan pasukan Muslim, Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi, mengusulkan agar dibuat parit melingkari kota Madinah. Sebuah parit di mana kuda perang terbaik pun tidak akan mampu melompatinya. Nabi Muhammad menyetujui ide Salman Al-Farisi. Sebanyak 3.000 pasukan Muslim bekerja bahu-membahu menggali parit yang harus selesai sebelum pasukan koalisi tersebut sampai ke Madinah. Setelah bekerja keras selama 6 hari, pasukan Muslim berhasil menggali sebuah parit dengan panjang mencapai 5 km melingkari kota Madinah dari sisi lembah atau area masuk kota. Sedangkan di sisi lainnya, kota Madinah terlindungi oleh gunung dan bukit yang sulit dilalui baik dengan kuda maupun jalan kaki. Bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, pasukan koalisi sampai ke Madinah, sebuah pasukan terbesar yang berhasil dihimpun oleh bangsa Arab pada waktu itu. Pasukan koalisi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Al-Ahzab, sehingga perang ini kelak juga dikenal sebagai Perang Ahzab. Keberadaan parit di luar kota Madinah ternyata tidak diduga pasukan koalisi. Hal yang bisa mereka lakukan adalah melakukan pengepungan sambil mencari celah untuk menerobos masuk ke dalam kota. Pasukan koalisi yang tidak bisa menggerakkan infanteri maupun kavalerinya terpaksa melakukan serangan jarak jauh dengan menggunakan panah. Pasukan Muslim pun juga membalas serangan tersebut dengan menggunakan panah. Upaya menerobos pertahanan parit pernah berhasil dilakukan oleh Amr bin Abdul Wud dan beberapa pasukan berkudanya. Namun,
Sesampainya di dalam kota, mereka harus menghadapi Ali bin Abi Thalib beserta pasukan berkudanya. Serangan Amr bin Abdul Wud berhasil diatasi oleh Ali bin Abi Thalib. Beberapa pasukan berkuda koalisi lainnya berusaha melompati parit, namun gagal dan berhasil dihabisi oleh pasukan Muslim. Berhari-hari dan berminggu-minggu, pasukan koalisi tersebut mulai mengalami perpecahan. Kaum Yahudi menolak untuk bertempur di hari Sabat, sedangkan Abu Sufyan memaksa mereka untuk tetap bertempur. Abu Sufyan yang merasa dikhianati oleh Yahudi membuat koalisi tersebut menjadi tidak solid lagi. Cuaca di Madinah yang memasuki musim dingin sangat menyiksa bagi pasukan yang melakukan pengepungan. Mereka harus berkemah dan bertahan dalam kondisi suhu yang ekstrim. Sedangkan bantuan dari Bani Quraidah, klan Yahudi yang masih di dalam kota Madinah, tidak kunjung datang. Pasukan Muslim sudah mengantisipasi persekongkolan tersebut. Setelah hampir 1 bulan lamanya melakukan pengepungan, badai angin gurun melanda perkemahan pasukan koalisi. Cuaca dingin dan badai angin tersebut membuat pasukan koalisi semakin menderita. Tidak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan mundur. Mendengar pasukan koalisi tercerai-berai dan mundur, Nabi Muhammad mengutus Huzaifah untuk melihat kebenarannya. Pasukan koalisi yang mundur itu tidak sempat membawa peralatan tempur mereka. Mereka kocar-kacir dan meninggalkan medan pertempuran dengan tergesa-gesa. Perang selama sebulan penuh itu menimbulkan korban jiwa sebanyak 20 orang dari kedua belah pihak. Pada tanggal 7 Zulqa'dah, pasukan Muslim kembali ke kota Madinah. Pada saat itu, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi serangan dari kaum Quraisy Mekah di masa yang akan datang. Okay, dah. Stop presenting. Okay, kejap Kejap. Okay. Alamak Silap. Kejap. Tadi macam mana? Mengenai kisah tadi, faham tak? Okay, dari sudut movie tadi, boleh kenal tak siapa yang bagi cadangan gali parit? Siapa? Siapa yang pegang bendera? Siapa? Siapa pegang bendera kaum Ansar siapa? Yang Muhajirin siapa? Tahu dah kan? Dalam kisah, dalam video dalam movie tu dah bagi tahu, betul tak? Betul. Jadi boleh faham tadi tak jalan cerita mengenai Perang Khandaq? Mudah tak kamu nak faham cerita tu? Mudah. Okay, mudah. Kalau mudah, lain kali rajin buka YouTube tengok cerita. Kalau kata ada peperiksaan besar macam UPKK, kau contohlah kamu kena study mengenai Perang Khandaq ke, Perang Badar ke, pertikaian pasal apa-apa ke, tolong cari video, tulis bermula dengan kisah. Tulislah kisah Perang Badar ke, kisah Perang Khandaq ke, Perang Uhud ke, tulis bermula dengan perkataan kisah dalam YouTube. Nanti kamu senang, kamu mudah cari. Nanti kamu study, tak payahlah study hard. Study hard ni tak bagus. Kena study smart, berlandaskan video. Baru boleh kamu nampak siapakah nama sahabat Nabi, siapakah bagi cadangan, apa yang berlaku lepas tentera kafir dengan musyrikin datang nak menyerang. Sampai kuda tak boleh nak lompat, tak sampai sebab parit tu besar dan luas dan jauh, tak sampai. Nampak kuda, kamu nampak kuda nak lompat pun tak sampai. Jadi Lepas tu dalam. Lepas tu dalam. Bila dalam tu, apa yang berlaku dengan dalam tu? Oh, jatuh mati lah. Jatuh mati, ya betul. Jadi bila dah jatuh mati, maksudnya cadangan daripada sahabat Nabi, siapa sahabat Nabi tadi? Salman Al-Farisi. Kena ingat tu ya, murid semua, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi yang bagi cadangan kepada Rasulullah untuk menggali parit. Kalau tak menggali parit, rasanya kalah kita dalam peperangan tersebut. Kalah umat Islam pada waktu itu. Kalau tak ada
Kalau cadangan ni tak berlaku, tiada cadangan jadi pada petang ni lagi satu video. Kejap lagi Ustaz tunjuk. Jadi kita sambung lagi mengenai kisah pertikaian. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Sakan ni faham tak mengenai kisah perang Khandaq secara keseluruhan? Faham Okey, so boleh tak kalau Ustaz Faham. pergi ke lagi satu topik kisah mengenai Boleh. pertikaian? Boleh, Okay, boleh, Boleh, boleh. boleh. Okay, boleh. Okey, kita terus pada pertikaian dengan kaum Yahudi, Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Okey, kat sini, di sini kita dengar baik-baik Lepas tu kemudian muka surat 24. Peperangan Bani Nadir Okey, Ustaz nak sambung. Okey, Ustaz sambung cerita. Tadi ada kisah tu, kisah ni best sebab habis perang Khandaq dia ada kesinambungan daripada perang Khandaq tersebut. Maksudnya pasca peperangan. Pasca ni maksudnya selepas berlaku sesuatu. Kalau kita lihat kat sini, dia ada kisah pertikaian Bani Nadir, cerita Bani Nadir dulu. Okey, dalam Bani Nadir ni, peperangan Bani Nadir berlaku sebelum perang Khandaq. Ni cerita kita bagi tahu sebelum pula. Jadi dalam kat sini peperangan Bani Nadir berlaku sebelum perang Khandaq, iaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah. Kalau kamu nak tahu apakah dimasukkan dengan Bani Nadir? Bani Nadir ni ialah golongan dengar ni penting ni poin penting ni. Bani Nadir ialah golongan orang-orang Yahudi yang telah mengikut perjanjian damai dengan orang Islam. Pada suatu hari, Nabi Muhammad SAW melawat kampung mereka. Ketika Nabi bersandar pada dinding salah sebuah rumah, mereka merancang untuk membunuh baginda dengan cara mencepatkan batu besar dari atas bumbung. Hasrat mereka diketahui oleh Nabi, lantas baginda segera pulang ke Madinah. Nabi kemudiannya memberi amaran kepada Yahudi Bani Nadir supaya keluar dari kampung mereka disebabkan pengkhianatan yang dilakukan. Tetapi mereka enggan, mereka tak nak dan sedia berperang. Baginda menghantar tentera mengepung mereka selama 6 hari. Akhirnya mereka keluar beramai-ramai membawa harta benda. Sebahagian mereka menuju ke Khaybar dan Syam. Manakala sebahagian pemimpin Bani Nadir telah bergabung dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Okey, itu mengenai Bani Nadir. Tu Bani Nadir tadi. Kalau Bani Nadir, kejap. Saya tengok Bani Nadir. Ustaz akan ceritakan apakah yang dimasukkan dengan Bani Nadir. Lambat pula. Okey, tak apa. Sekejap Ustaz tak ada cerita lagi ke? Ada. Okey. Ada cerita. Kisah Bani Nadir. Pengusra Yahudi. Ya Saya kena open dulu. Okey, Ustaz akan share kat awak. Share kat kamu semua, boleh tutup mic dengan tutup video Ustaz pun tutup juga. Boleh tutup mic dengan tutup ni. Tutup suara. Okey, saksikan video ini. Stop presenting.
Bani Nadir merupakan salah satu ras, yakni bangsa Yahudi yang tinggal berjiran dengan kota Madinah. Mereka juga merupakan sekutu Khazraj. Mereka telah memeterai perjanjian dengan orang Islam sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian keamanan dan kerjasama yang telah disebut sebelumnya. Namun tabiat jahat dan khianat yang berakar umbi dalam jiwa Yahudi mendorong mereka untuk melanggar perjanjian mereka. Ketika Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat baginda berada di perkampungan Bani Nadir, baginda telah bersandar ke dinding rumah kaum itu. Tiba-tiba mereka melakukan komplot jahat untuk membunuh baginda dengan cara melontarkan batu dari atas rumah ke arah baginda. Baginda SAW mengetahuinya lantas bingkas bangun dengan segera seolah-olah mempunyai sesuatu keperluan. Baginda menuju ke Madinah diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian baginda mengutuskan Muhammad bin Maslamah kepada Bani Nadir memberitahu, kamu hendaklah keluar daripada negaraku. Jangan kamu tinggal bersama-samaku di sini. Kamu telah cuba belot. Kemudian baginda SAW memberi tempoh 10 hari kepada mereka untuk keluar dari kampung tersebut. Bani Nadir bersiap-siap untuk keluar dari kampung mereka. Ekoran amaran itu, namun Abdullah bin Ubay, ketua golongan munafik, memutuskan putusannya kepada mereka. Melalui utusannya, beliau melarang mereka keluar dan berjanji untuk menghantar 2,000 orang daripada kaumnya untuk mempertahankan mereka. Justru itu, mereka mengubah fikiran daripada keluar meninggalkan kampung halaman kepada bertahan di dalam kubu mereka. Mereka menghantar utusan kepada Rasulullah SAW menyatakan, kami tidak akan keluar daripada kampung halaman kami. Buatlah apa yang kamu mahu. Oleh itu, baginda SAW bersama sahabatnya keluar untuk memerangi mereka. Lepas Bani Nadir mengantar utusan kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, kami tidak akan keluar daripada kampung halaman kami, buatlah apa yang kamu mahu. Oleh itu baginda SAW bersama sahabatnya keluar untuk memerangi mereka. Panji-panji baginda telah dibawa oleh Ali dan Abi Talib. Apabila Yahudi melihat kedatangan Rasulullah, mereka merejam anak panah dan batu ke arah tentera Islam. Bantuan yang dijanjikan kepada mereka oleh ketua munafik tidak sampai. Baginda SAW mengepung mereka, namun mereka tetap sabar bertahan. Sementara itu, baginda terpaksa menebang pokok-pokok kurma mereka. Pada ketika itu mereka berkata, kami akan keluar dari negeri kamu. Baginda SAW mengenakan syarat kepada mereka agar keluar tanpa membawa senjata. Mereka hanya benarkan keluar bersama harta mereka yang mampu dibawa oleh seekor unta. Baginda juga menjamin darah mereka akan terpelihara dan tidak akan ditumpahkan walau setitik. Apabila mereka ingin keluar dari kampung halaman mereka, mereka mengambil segala benda yang boleh dibawa dan meruntuhkan rumah mereka. Agar orang Islam tidak dapat menggunakannya, mereka berangkat keluar. Sebahagian mereka berhenti menetap di Khaybar, 100 batu dari Madinah. Sementara sebahagian yang lain berhenti menetap di Jash, iaitu selatan Syam. Namun hanya 2 orang sahaja daripada mereka yang selamat. Di dalam Al-Quran ada menyebut berkenaan dengan peperangan ini. Antaranya firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hajj ayat kedua yang bermaksud, dan dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir itu di antara ahli kitab daripada kampung halaman mereka untuk menentang Rasulullah SAW buat kali pertamanya. Kamu wahai umat Islam tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan kekuatan dan bilangan mereka. Mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka itu akan menahan dan melindungi mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala.
maka Allah telah menimpakan azab kepada mereka daripada arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilimpahkan kepada mereka perasaan cemas dan takut di dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri, sambil orang yang beriman mengepung mereka berbuat demikian daripada dua. Maka insaflah dan ambil pengajaran daripada peristiwa tersebut, wahai orang-orang yang berfikiran serta celik mata hati. Okey, kejap yang terakhir. Yang terakhir adalah Bani Quraizah. Tadi Bani Nadir dah tahu kan? Bani Nadir, Yahudi, kaum Yahudi. Okey, jadi seterusnya Ustaz share yang seterusnya kisah mengenai kaum Bani Quraizah pula. Kalau kita lihat Bani Quraizah pula, dia cerita lain. Bani Nadir cerita lain, Bani Quraizah pun cerita pasal lain. Jadi Bani Nadir, Bani Quraizah ni pula adalah Bani Quraizah ni berlaku pada bulan Zulkaidah. Zulkaidah kalau dalam Islam, kalau dalam bulan Masih kira bulan 11 lah. Pada tahun ke-5 Hijrah ya. Bersamaan tahun 627 Masihi. Peperangan ini berlaku kerana Bani Quraizah yang pada awalnya telah mengikut perjanjian untuk mempertahankan Madinah, telah menerima hasutan kaum Bani Nadir. Jadi dalam kaitan dengan Bani Nadir Bani Nadir dia kira dia dapat hasutan daripada Bani Quraizah yang dihalau keluar. Mereka bekerjasama dengan orang-orang Quraisy untuk menyerang Madinah tau. Jadi kat sini apabila ada dapat berita ini tersampai kepada Rasulullah SAW, baginda mengutus sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah dengan Sa'ad bin Mu'az dan beberapa sahabat yang lain untuk menyelidiki, maksudnya mensiasat menyelidiki macam selidik apa yang berlaku, betul ke diorang Bani Quraizah dengan Bani Nadir ni nak menyerang Nabi kan. Jadi daripada kebenaran berita ini, apabila ternyata pengkhianatan tadi iaitu Bani Quraizah tersebut, Rasulullah SAW keluar bersama 3,000 orang tentera Islam yang turut disertai oleh 36 tentera berkuda. Baginda telah mengepung perkampungan Bani Quraizah selama 25 hari. Jadi akhirnya Yahudi Bani Quraizah ni menyerahkanlah kerana baginda memerintah Sa'ad bin Mu'az untuk menjatuhkan hukuman terhadap pengkhianatan Bani Quraizah tadi. Beliau menjatuhkan hukum Bila nak habis? Bila nak habis? Kejap lagi habis. Dah nak habis lah. Okey. 45. Ya tahu. Nak habiskan cerita ni lah. Okey, kita habiskan cerita ni, cerita pasal Bani Quraizah. Okey, beliau menjatuhkan hukuman supaya kanak-kanak dan wanita ditawan. Manakala lelaki dewasa dibunuh, hukuman imam berat dilaksanakan terhadap mereka disebabkan kesalahan jenayah. Jenayah pengkhianatan negara Islam Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Okey, pasal Bani Quraizah punya cerita pasal Bani Quraizah nanti akan ditunda pada kelas minggu depan. Jadi nanti Ustaz bagi latihan untuk sirah ni nanti. Nanti awak study lah siap-siap ya. Nanti hari kami Ustaz bagi. Okey, jadi Ustaz stop share. Ustaz, kenapa wanita dengan kanak-kanak ni tak kena hukum? Sebab kanak-kanak macam awak lah. Awak tak berdosa. Berapa awak nak kena hukum? Macam awak ada buat salah ke? Tak ada kan? Kalau awak tak buat salah, buat apa hukuman tu kena atas pada diri awak, sedangkan kesalahan tu bukan kesalahan awak, tapi kesalahan tu terhadap pada orang lain. Sebab kanak-kanak ni seperti kita, seperti awak semua, awak boleh dididik dengan kebaikan, berdidik dengan kebaikan apa semua. Kita bagi Islam pada waktu ini nak cerita tentang mana satu kebaikan, mana satu buruk, mana satu jahat, mana satu baik. Tu dia. Faham tak? Sebab itulah kadang-kadang tidak dihukum. Faham?
Sebab walaupun dia Bani Quraizah, anak tu atau kanak-kanak tersebut, dia kira kanak-kanak, dia kira bawah umur. Mereka ni dia tak terlibat dengan jenayah. Jadi mereka ni tak ada kaitan, faham? Mereka tak ada kaitan pun dengan jenayah, faham Okey, jadi Ustaz rasa macam mana? Best tak Sirah? Best. Okey tak? Faham tak cerita? Best. Faham. Okey. Alhamdulillah best. Bagus. Okey, Ustaz Arab, kamu semua yang cakap faham ni, nanti Ustaz bagi latihan, bagilah markah penuh jawablah biar bagi markah penuh. Okey, jadi Ustaz Arab itu apa untuk Ustaz rasa sekadar ni saja dulu. Kita mengenai belajar apa? Pasal apa? Sirah apa? Sirah pasal perang apa? Perang Khandaq dengan pertikaian Bani Nadir dengan Bani Quraizah. Okey, baik. Okey, buka kamera, dah menguak dah tu, saya nampak. Masuk dah, betul-betul dah penat dah tu, dah sejam tengok movie. Okey, boleh pandang sini. Oh, dah tak nak buka kamera tu, dah penat tu. Okey, 1, 2, 3. Okey, baik. Okey. Jadi dengan itu habislah, dengan itu tamatlah tajuk kita, iaitu tajuk perang dalam Islam. Tamatlah kelas kita pada petang ini. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.